buat apa yang aku nak buat. Aku tak kira dia hit ke tak hit ke, sebab aku nak orang tengok art aku. Aku nak jual design aku. Terima kasih sebab kau datang pada waktu yang aku perlukan kau. Faham. Something yang kau boleh reveal sikit-sikit ke, bagi hint sikit-sikit ke, tak boleh ke macam Okay, yang kat story tu is aku punya project yang aku akan, benda tu is bridge project tu next year. Okay, sebenarnya memang ini first time aku cakap depan kamera, aku reveal banyak benda lah. Selepas aku rasa aku jarang ada interview macam ni. So ini for, sebab tu lah kau nak kena tengok Overload Podcast. Ini first time. Sebenarnya aku dah set up brand baru daripada Januari, tapi aku tak reveal lagi sebab aku tengah susun documentation, aku register Sdn Bhd, and aku kena register benda-benda yang tak boleh pakai lagi tahun ni, tahun depan baru boleh pakai. So brand baru ni aku tak nak reveal lagi, tapi aku start dengan kasut lah. Assalamualaikum, hi, hello, tajau, vanakkam, welcome back again to another episode of Overload Podcast Malaysia. So I'm Firman. We've been in absence for the past 2 weeks, re-energizing ourselves, just taking a chill pill during this MCO times. We just thank God, Alhamdulillah, that the MCO is nearly over, that we can enjoy our lives like normal back again. So today we are joined by a guest of mine that for me is like a very hard to catch Pokemon. You know, it's like you're gonna find him like 1 out of 10 events, and even if you saw him, you might not know who is he actually. So if you are fond and truly a lover of streetwear or sportswear in Malaysia, this is a guy that you must know, and especially about his brand. His brand is for sure, you have to know what is his brand, right? So today I am joined by Mr. Fahmi Fabila from Abstract. Alright, okay. So this episode, this week, just a disclaimer, takut nanti ada orang bising. This week's episode will be recorded in Malay, so hopefully you guys still can enjoy what is the content, because for me, what we are going to talk today will show you the reality, not just about baju atau fashion, but in actuality how you run a business of be it a streetwear or sportswear or sneaker or reselling whatsoever. Okay, so Fahmi, selamat datang ke Overload Podcast Malaysia. So just satu lagi benda, Fahmi dia cakap awal-awal dengan aku, kita tak nak formal. So kalau this time around, kalau korang rasa aku formal, korang marah aku Okay, right, tak ada. So Fahmi, just introduce diri kau sikit, cerita sikit pasal background kau, nama, umur and what you are doing. And then lepas tu, sejak bila kau rasa nak buat pasal baju ataupun streetwear slash sportswear or this fashion things lah. Sejak bila kau nampak benda tu? Okay, nama saya Muhammad Fahmi bin Muhammad Fabilah. Saya berumur 38 tahun. Aku 38 tahun. Formal pula kan. Okay, aku start Abstract Jingga daripada tahun 2008. Okay, waktu tu rantai baru start 2007. Hujan pun baru naik 2007. And aku memang time tu aku rasa macam 2008 tu the right time aku nak release aku punya brand lah. Sebab sebelum 2008 tu aku dah tengok rantai, aku dah tengok hujan dah start hype time tu. So rantai 2008 tu first aku launch Abstract Jingga time tu. Waktu tu aku inspired daripada skateboarding, and bila aku inspired daripada skateboarding tu, aku nampak ada local brand buat. So Spur Sunday, aku tahu Spur Sunday waktu tu ada street signal. So benda tu lagi buat aku nak inilah masa dia aku kena launch atau keluarkan brand kau lah. Yes, right. Okay, so tadi kau sebut time tu rantai naik hujan, and then you are into skateboarding kan, semua tu kan. So waktu tu kau sebenarnya jujur lah, kau budak underground ke? Kau budak yang layan scene indie waktu tu? Kau memang layan scene indie? Waktu tu aku memang layan lah. Aku layan hujan, couple lah. Tapi aku tak riot lah. Aku duduk belakang dan tak kaki macam tu je.
Lepas tu waktu tu skate juga, tapi aku tak adalah macam hardcore sangat skate, tapi aku selalu follow brand macam Shorties, Thrasher, DC. Tapi waktu tu aku belajar, aku tak mampu lah nak beli brand macam tu. So aku nampak rantai, aku nampak Super Sunday. So aku rasa inilah waktunya untuk aku launch aku punya brand. And waktu tu memang waktu orang nak terima brand tu dah ada jalan, dah ada platform. Kalau tidak macam tak tahu nak release kat mana kan. MySpace je ada kan. Lepas tu ada event lagi kita dekat lah dengan audience, dengan budak-budak indie. Okay, faham. So aku tak nak masuk lagi abstract, tak nak masuk lagi brand kau, tapi nak cerita pasal background kau sikit lah kan. So kau waktu kau belajar dulu, kau cakap kau layan skateboard, kau layan indie punya scene apa semua kan. Mesti kau tengok something dalam scene tu. Okay lah, Super Sunday release dia punya baju ataupun dia punya merchandise, and then another brand pun release, The Street Signal pun release dia punya merchandise apa semua kan. So macam mana kau tahu yang kalau kau buat ni dia jadi hit? Mesti kau tengok something yang dalam, kau tahu dalam dalam Rangers punya konsert, Eric apa hujan punya konsert kan. Aku start 2008 tu. Aku buat apa yang aku nak buat. Aku tak kira dia hit ke tak hit ke, sebab aku nak orang tengok art aku. Aku nak jual design aku. Aku rasa 2008 tu is the right time untuk orang terima local brand lah. Waktu tu bukan local brand, orang panggil indie brand. Itu the right time lah. Tapi memang aku influence banyak daripada skateboard. Waktu tu memang kawan-kawan budak skateboard Shah Alam, Session 18, 28 apa semua. So aku very inspired dengan baju-baju skateboard overseas lah. Kau layan Supreme? Waktu tu tak. Oh. Aku tahu, aku layan Shorties, DC dengan apa cakap tadi? Thrasher. Aku kumpul magazine. Tapi kau tak layan lagi all this streetwear, tak into streetwear. Memang skateboarding lah. Dia memang skateboarding, khas skateboarding punya brand lah. Okay. Alright. So macam aku cakap tadi, kau adalah founder untuk brand Abstract. So kalau korang tak tahu, if you don't know, ni satu brand yang bukan yang tahu je tahu bukan ni satu brand yang kalau kau tak tahu, kau tepuk dahi kau tanya lah, macam mana aku tak tahu brand Abstract ni. So brand Abstract ni bukannya satu brand yang asing lah. So before, kalau lah orang tak tahu, ni information untuk korang lah kan. So cerita sikit macam mana kau boleh start dengan Abstract, kenapa nama Abstract kan. Sebab nama Abstract tak ada apa, tapi mesti something, every name dia ada dia ada cerita dia. So kenapa nama Abstract, and kenapa cerita sikit pasal Abstract sendiri. Abstract tu sebenarnya the manipulation of colours lah. Dia ada secret colours yang aku dah combine. Dia kalau kita buat manually, dia takkan dapat colour jingga tu. Kenapa aku namakan Abstract jingga tu? Sebab jingga tu ada secret recipe lah untuk dapatkan colour tu. Tapi benda tu jadi digitalize lah. Daripada Illustrator, aku buat benda tu dapat jingga. Macam colour tu aku pakai 2 tahun pertama lah masa aku buat Abstract. So colour tu aku dia sebenarnya banyak eksperimen lah kepada colour jingga tu. Tapi dia sebenarnya bukan colour jingga. Dia bila kita mix 3 colours ni dapat colour jingga. So abstraknya colour tu, abstraknya macam mana nak dapat colour tu, itulah aku panggil dia abstract. Tapi dia ada manipulation lah antara 3 colours tu. So basically abstract ni kau dapat idea nak dapat nama abstract ni is from you try the process of you manipulating the colours kau pusing colour tu, so kau nampak proses tu, kau namakan satu abstract lah. Abstract sebab kalau kita campur 3 colour tu secara manual, dia takkan dapat colour jingga tu. So alright. Kau cakap kalau campur 3 colour ni secara manual, kau takkan dapat colour jingga. Can you give us the colours? Aku boleh bagi tahu colour tu. Tapi dia ada effect dia aku tak boleh bagi tahu. Kalau nak tahu aku boleh bagi, tapi off record lah. Off record lah. Tu nanti biar tepi. Jawapan tu ada kat aku je. Okay. So colour dia apa? Colour dia putih, pink and hijau. Yes, putih, pink dan hijau. So 3 colour tu kalau kita campur manual pakai colour lah, colour betul. Dia takkan dapat colour jingga. Tapi aku buat dengan Illustrator, dengan ada effect sikit, dia dapat colour orange jingga lah. So all the viewers, all the listeners, balik once you guys hear this episode, please tolong aku tak ada watercolor. So kau balik, ada ambil putih,
pink dengan hijau. Jadi tak orange. Kalau jadi orange Jingga, kau beritahu aku, okay? Alright. So that's where Jingga comes from. So it just from abstract it becomes abstract Jingga. Yeah. Alright. So selain daripada abstract Jingga, Okay. you have a lot of iteration of abstract. Kalau someone yang follow the scene and follow abstract as a brand daripada 2008 sampai sekarang, dia akan nampak tau benda tu. Betul lah. Aku rasa kau pun rasa betul lah, sebab dia ada abstract, like say abstract Jingga, abstract Max, abstract denim, lepas tu abstract saja, lepas tu abstract streetwear, those kind of things. So kenapa kau sebagai founder and brand owner ni, kenapa kau buat banyak macam tu? Dia tak jadi hilang identity ke? Dia sebenarnya kalau macam denim is still under abstract Jingga. Okay. Abstract Mac is totally different lah. Abstract Mac is sportswear. Sepatutnya dia jadi division baru dalam abstract Jingga. Tapi sekarang abstract Mac tu dia separate lah daripada abstract Jingga. Sebab mungkin different in identity identity dengan direction lah. Dia different kat situ. So tapi collection still dalam Jingga dengan Max of course lah tak sama. Sebab dia different direction. So abstract ni sebenarnya ada dua. Aku tahu orang confused, tapi abstract ni ada dua saja. Abstract Jingga dengan abstract Max. So basically if people tanya, bukan tanya kau lah, kalau someone is talking about abstract kan, dia macam kau tahu brand abstract kan, abstract apa tu dia kata tahu. So dia patutnya dia hanya tahu ada Jingga and ada Max. Itu betul. Right, betul. Okay, faham. So since kita bercakap pasal abstract ni kan, kau asal-asal dia just for information, we are shooting from the Tamarind Square in Cyberjaya. So di sini adalah di mana kedai Abstract Max located lah. Alright. So cerita pasal kedai. Kita sebut pasal kedai tadi kan. Right. So cerita pasal kedai. Kedai memang kau start kat sini ke? Okay, kedai start dekat 2010 aku start dekat Monorail Bukit Bintang. Monorail Bukit Bintang. Itu first lah kedai abstract Jingga. Waktu tu abstract Jingga lah. 2010. Lepas tu aku tutup. Kenapa tutup? Dia sebab aku sebelum tu semua jualan kita orang based on event. Lepas tu bila masuk ke physical store, sebenarnya kita orang tak ready nak sustain. So benda tu aku belajar banyak lah dekat micro store. Nama kedai tu micro store sebab dia kecil, mikro. Kecil lagi daripada ni? Kecil lagi daripada ni. Okay. So lepas tu kita orang tutup, kita orang bertahan tak sampai setahun kot. So tutup dan kita orang start online. Okay, kedai kedua kita orang dah start buka, dah besar lah. Tapi tu dekat orang dah kenal and ada collection yang dah start hype tentu. So kita buka kedai dekat Section 16 Shah Alam. Shah Alam. Itu sekarang headquarters lah, Abstract Jingga headquarters dekat Shah Alam. Ken Rimba tu, is it? Yes. Dekat lah dengan Ken Rimba. Okay. Still ada lah sampai sekarang headquarters Abstract Jingga headquarters. Tapi Abstract Jingga orang panggil Abstract je lah. Jarang lah kau nak dengar orang panggil macam kau pakai baju apa Abstract Jingga tu jarang. Dia jarang lah. Abstract je lah kan. Okay, so kedai ni bila buka? Okay, kedai ni under Abstract Max. Okay, buka tahun lepas bulan 3. So yang kat sini memang khas untuk Abstract Max punya collection. So in a sense lah. It's a headquarters of Abstract Max lah. Yes. Okay. Headquarters untuk Abstract Max. Kenapa kau bisa buka kat sini? Sebab satu, tempat ni cantik. Okay. Lepas tu aku untuk Abstract Max dia tak perlu kedai besar pun. Dia just ada kedai, ada untuk kita orang letak storage and ada kedai untuk kita orang display collection. Cuma kalau untuk pattern 3-4 tahun sekarang ni memang orang membeli secara online. So aku lagi push dekat online, tapi kedai ni just untuk storage and untuk kita orang launch apa-apa collection baru lah. Okay. Just for yalah benda-benda macam launching macam storage sebab yalah takkan nak simpan kat rumah kan. Jadi tak selesa lah untuk kau. Alright. So this might be a bit of a sensitive topic for you or for some people who is watching this later. Tapi
what people know is that when kita bercakap pasal abstract, dia a tandem. So kalau kau ada Fahmi, kau ada dog. Okay. So kau ada Fahmi, kau ada dog. Kau ada dog, kau ada Fahmi. So Panas ni. boleh cerita macam mana startnya involvement dog dalam abstract ini as a brand? Sebab kau sendiri cakap kau start balik waktu 2008. All the way 12 years ago in 2008. So and waktu tu kau cakap 2010 kau gagal, in which kedai tutup. And then after lepas tu ke dog masuk, or macam mana dog boleh terlibat dengan abstract ni? Okay, first kali aku jumpa Faiz tahun 2010, dia datang Microstore, approach aku nak bawa abstract Jingga ni pergi ke US, sebab waktu tu dia mengajar dekat US. Waktu dia balik sekejap je. Yang aku paling ingat masa tu ada konsert Hujan versus Bang Fiz. Sebab tu dia datang. So dia sempat singgah jumpa aku, dia nak bawa barang bawa balik ke US. Okay, so lepas start daripada tu kita orang terus kontak lah. Kontak dia dah balik US lah. Lepas daripada konsert tu esoknya dia balik US. So dia bawa barang abstract sikit. So lepas tu kita orang selalu lah WhatsApp, reply email apa semua, discuss sebab dia kata dia nak balik dah lagi setahun ke 2 tahun aku tak ingat, tapi dia nak balik lah dah. So macam-macam lah. Bila aku macam as a brand owner, ada orang approach nak bawa pergi US, of course aku teruja kan. Siapa tak nak kan. Waktu tu macam kita tak fikir, kita tak nampak jauh lagi lah. Kita nampak Malaysia ni kita kena penetrate market kat Malaysia dulu lah sebelum kita pergi US. Tapi bila ada someone yang datang, abang nak bawa brand ni pergi US. Oh gila, kau tak teruja kan. Betul. Aku macam malam tak boleh tidur macam tu kan. Tapi so lepas tu kita orang start communicate lah. Setahun, 2 tahun, lepas tu dia balik macam dia kata kat saya, dia kata kat aku macam okay, dia nak buat sama-sama. So bila dia balik, kita orang dia join the company and kita orang start set up Sendian Berhad. So lepas tu terus jalan lah berdua. So bila dah di US, was it a success? Barang terjual? Dia tak menjual, dia macam bagi kepada student. Aku just nak macam orang marketing lah, orang nak aku nak dia orang aware brand ni. Ada bagi rider untuk pakai macam tu lah. Dia tak menjual lah, dia just nak bagi faham. untuk marketing lah. And then bila dia balik, kau cakap you guys set up a Sendian Berhad. How did you guys divide? Because sekarang ni kan banyak there are a few people lah yang bersimbang dengan aku apa semua. They talk about doing their own brand, right? Doing their brand, tak kisahlah sama ada baju ataupun whatever collaboration in regards to a product lah kan. So tapi dia tak faham reality sebenarnya how a partnership work, ataupun macam mana mekanik satu-satu mekanik partnership lah. Contoh macam kau dengan aku, kita mesti ada something yang kita agree untuk kau kena buat ni, kau kena buat ni. So dalam case abstract ni macam mana? Kau kena buat semua ke? Dog kena buat semua ke? Ataupun a very specific job ke for each other? Macam mana? Bila Faiz balik, bila kita orang set up Sendian Berhad, kita orang dah ni lah, macam Faiz tahu kerja aku. Faiz, contoh aku is buat design, settle production sampai barang sampai. Maksudnya design from scratch lah, design, production sampai dah barang tu sampai. So Faiz kerja dia bila barang sampai, and itu part dia untuk buat marketing, untuk buat PR. Macam aku selalu di belakang tabir. Aku tak pandai nak cakap. So dia datang, aku macam berterima kasih lah sebab kau datang pada waktu yang aku perlukan kau. Faham. So sebab tu that's why I said just now yang Fahmi adalah someone yang rare Pokemon kau tahu. Sebab nak because sometimes kau boleh jumpa kau kat tepi jalan, tapi kadang-kadang kau tak tahu pun this is actually the founder of Abstract because you are banyak di belakang tabir lah kan. So bila kau bahagi macam tu kan, I mean your job was pre-production and until the production settles, and then doktor kerja adalah post-production in which PR, sales and everything. So berapa banyak dia membantu waktu tu? I mean that kerjasama tu antara kau dengan Doc waktu tu,
berapa banyak dia bantu abstract dalam kembang? Okay, waktu Faiz dah involved dalam abstract Jingga tu 2000 berapa tu? 2010 aku tak ingat 2013 aku rasa. 2013 sebab aku ingat 2013 tu tempatan fest and ada masa tu kita nak release denim. Just 2013. Apa tu? Dia pada waktu tu memang sangat membantu lah untuk abstract Jingga. Aku tak ada frontman. Aku nak cakap kat depan orang aku tak pandai. Aku nervous depan kamera kan. Aku tak, bila orang cakap, orang hulur mic, aku blank. So, dia datang pada waktu yang tepat lah untuk bantu aku untuk explain kat orang produk, untuk macam buat PR, jumpa apa? Jumpa wartawan macam tu lah. So, untuk PR, untuk marketing, aku memang Faiz memang sangat membantu lah aku dalam abstract Jingga. Dia memang aku perlukan dia untuk jadi frontman untuk abstract Jingga lah. Tapi in regards to design, he never touch design. Pada awal tak. Pada awalnya tak. Okay, cukup sampai situ kita dia. Pada awalnya tidak. Okay, cukup sampai situ. Okay, so abstract. This is somewhat a story that I brought up front from a story behind the camera. So kau cakap yang ni dah bertahun 3 tahun untuk kau tak bercakap pasal abstract. Kan? Oh ya, betul. Kau cakap tadi. I mean, I just take point from that lah kan. So why is that? Kenapa? I mean, you are the founder. So why haven't you really? Yalah, macam mungkin abstract kau nak fokus pada abstract max ke, ataupun you have your own direction ke, macam mana? Okay, sebenarnya memang ini first time aku cakap depan kamera. Aku reveal banyak benda lah. Selepas aku rasa aku jarang ada interview macam ni. So ini for sebab itulah kau nak kena tengok Overload Podcast. Ini first time aku cakap depan kamera, aku cakap depan kau, and aku reveal apa yang setelah apa yang berlaku 3 tahun ni lah. So back 3 tahun lepas tu aku buat Abstract Max. Okay, bila aku buat Abstract Max ni sebenarnya aku buat direction baru untuk Abstract Max lah. So benda tu tiada persetujuan bersama lah. So aku tak nak gaduh. Aku cakap kat Faiz, abang buat Abstract Jingga, saya buat sendirilah Abstract Max. So sebenarnya aku dah left daripada Abstract Jingga 3 tahun lepas. Walaupun tu brand aku. Walaupun aku share paling besar, tapi aku tak nak gaduh. Aku macam aku tak boleh nak gaduh dengan dia. Aku tahu aku kalahnya, so aku left, aku buat Max lah. Sebab aku rasa aku tahu benda yang aku buat tu boleh pergi jauh lah. Tapi aku tak pandai nak explain kat orang. Walaupun aku pernah cerita tapi orang tak faham. So aku buat sendiri. So 3 tahun ni sebab aku tak ada orang macam Faiz. Aku kena start balik. Start over benda baru. Dia back to 2008 macam mana aku buat seorang. Macam tu aku buat. Tapi dengan experience lah. Dengan experience lah. So aku start dengan tak ada duit waktu tu. Aku cuba cari sebanyak yang boleh, and banyak macam kawan-kawan juga yang support, walaupun ada yang tahu, ada yang tak tahu. Ada yang tahu macam still support aku, walaupun aku appreciate kawan-kawan yang aku tahu dia orang bukan nak beli sebab dia orang nak pakai, sebab nak support aku. Sebab aku seorang, dia tetap beli sampai sekarang. Macam aku tahu dia orang ni bukan pakai sangat pun, tapi still nak beli sebab dia orang nak ada dengan aku. Tu aku appreciate sangat sampai sekarang. Cuma aku start 3 tahun ni aku tak ada orang macam Faiz. So aku frontman tak ada. Aku nak jadi frontman lagi tak apa-apa jadi kan. Orang interview dia tanya lain, aku jawab lain. So that's why 3 tahun tu aku agak senyap. Tapi untuk tahun depan aku dah ready lah. Aku ada something yang aku nak buat 2 tahun ni, aku tak ada duit. So aku dah kumpul 2 tahun ni, aku ada experience, aku ada duit sikit. Memang tahun depan kalau kau tengok Abstract ni akan ada satu brand baru. Time tu aku full blast lah. Okay. We'll look forward to that. So okay. Now berbalik pada cerita before kita take a break, right? Before kita take a break, kita masuk sikit pasal Abstract Max. Sebab ni
this is the embodiment. We are here, we are talking about the brand. Okay. So Abstract Max fokus pada apa? Okay, Abstract Max sebenarnya memang totally focus to sportswear. Okay. Cumanya dia belum lagi sampai level sportswear. Okay. Dia still athlete and leisure. So dalam market aku nak fokus ke sportswear tu, aku kena ada satu fasa, aku kena sportswear tapi dia still ada fashion. Okay. So benda tu kena, fashion tu perlu ada untuk orang senang nak adapt. Kalau aku totally fokus ke sportswear, orang akan compare one to one lah dengan brand besar lah. So aku kena ada bridge dulu, benda yang okay, korang adapt dulu design ni macam ni, aku bawa ke fashion sikit sebelum aku full blast kepada ke sportswear and So, totally focus to sportswear. Sebab man, kalau kita cerita pasal sportswear ni, dia melibatkan performance lah. Okay. Dia bukan melibatkan style. Contoh design ni style aku nak pakai, dia tak macam tu. Dia performance. Dia melibatkan very technical contoh fabric lah. Okay, fabric. Bukan fashion, okay, aku suka kain macam ni, aku suka kain tebal, aku suka design macam ni style. Tapi bila kita bercerita pasal sportswear, selesa kena datang dulu. Style nombor 2. Okay. So fabric tu kena very breathable instead of style. Okay. Maksudnya Max ni mungkin sebab tu kau pilih Max, betul ke? Sebab Right. you want the maximum quality out of every apparel yang kau keluarkan. Right, betul. So macam let's say lah kita ambil contoh baju ni. Okay. Right, this is a shirt yang kau design for Right. Johor. Right. Johor. So betul lah. Your material is different. Contoh macam baju streetwear like for example kita ambil Supreme dia akan memang pakai cotton. Right, cotton tapi cotton dia 100% cotton eh? Ya, saya 100% cotton kot. Okay. Tapi dia ikut baju lah. Right. So 100% cotton and dia tebal. So you are not going for that, but you are going for maximum effectiveness. Maksudnya dia effective lah. Maksudnya dalam baju for a sportswear lah. Yes, So right, tapi kau buat Max ni sebagai just satu jambatan. Yes, macam mana? Max ni is sebenarnya aku punya, betul. Memang satu jambatan, satu bridge untuk aku go to brand baru yang aku dah belajar banyak dekat Max ni. Aku nak go big dengan brand baru lah. So bukan eksperimen tapi macam preparation lah, right? Preparation tu betul lah. Kau nak prepare diri kau untuk going bigger than what it is now lah. Yes, right. So then once you go big, you will leave this brand behind, is it? Tak. Aku takkan tinggalkan Max lah. Max ni kita tak kena ada lah. Sebab yang brand baru nanti dia akan fokus totally to sportswear and dia punya game pun dah tak sama dengan Max. So dia bukanlah competitors untuk Max, cuma Max ni dia lebih leisure lah, sports and leisure, athleisure. Yang brand baru nanti memang fokus to betul-betul sportswear lah. Produk pun tak sama macam tu lah. Alright. So this is question might hit you a bit on the sensitive side. Aku nak tanya ada ni lagi. sebab Ingat dah habis. kau tak rasa rugi ke? I mean kau tinggal jingga. Macam kau cakap tadi lah, what happens lah kan. Kau tinggal jingga and then kau buat Max. We are not getting younger by the day. Kita tak makin muda. Makin hari kita makin tua kan. Dan masa tu makin lama makin sikit lah untuk kita. Jadi kau tak rasa rugi ke kau kena start balik from scratch building up a brand? Sebab ramai yang ni kita akan sentuh sekejap lagi, tapi ramai orang struggle in building a brand. So tapi kau decide to open like back in 2017 in which dah lah kau go to athleisure tadi kan, athleisure in which jujur cakap lah Mamiah ni hard to hard lah kita kan. Athleisure bagi aku dia dah ketinggalan zaman. Orang dah tak pakai athleisure. Dia orang yang datang, even contoh kau pergi tengok orang main bola pun, dia macam orang lagi prefer pakai jersey Selangor. For example lah. Kalau aku nyokong Selangor kan, so aku pakai baju jersey Selangor yang jersey tu, instead of aku go something like this. Right. So not saying that your idea was bad, but kenapa kau decide to go that route? Tak rasa rugi tau, tak rasa rugi ke? Because you were big, you guys were big. Aku tak rasa rugi sebab aku rasa freedom tu lagi penting daripada duit lah.
walaupun aku tinggalkan Jingga tu waktu Jingga ada duit, aku kalau aku left aku takkan dapat duit lah, sebab duit bukan aku pegang. Duit ada duit Faiz pegang. Memang aku tahu aku takkan dapat duit. Tapi sebabkan aku nak freedom, aku nak buat apa kena buat, aku gerak sendiri lah. Okey. Bila kau cakap pasal athleisure, aku nampak yang sportswear ni apa tu, ekosistem dia lagi besar lah. Kalau kau cakap athleisure tu ketinggalan zaman, orang pergi stadium pakai jersey Selangor, itu is fans. Okay. Selangor punya fans. Okay. Dia tak sama dengan athleisure ni, mau macam kau pakai setiap hari. Kalau kita pergi tengok bola, memang kita pakai jersey Selangor. Contoh Selangor punya game, memang kita tengok pakai Selangor lah. Okay. Tapi kat luar, siapa pakai sneakers? Streetwear pakai kasut apa? Sneakers kan. Okay. Sneakers tu contoh Nike lah. Nike is sportswear. Macam tu lah. Oh, sebab dia, kau go down that route. Betul lah, masuk kau ekosistem dia lagi besar. Ekosistem dia lagi besar, and cabang sportswear tu lagi besar, and aku boleh reach target market yang lagi besar. Walaupun benda tu susah, walaupun aku nak buat tu masih tu macam agak mustahil. Tapi aku boleh buat lah, sebab ada kawan-kawan tolong, ada Chinese Indian yang still support aku. So aku boleh buat lah. So just this final question before we go break. So athleisure ni sebenarnya dia target budak-budak, bukan nak kata kau target budak-budak, tapi you are focusing on the community yang, for example, aku nak main petang-petang. Instead of aku nak kena beli jersey, pakai jersey, aku boleh pakai something like this lah. Is that your purpose, one of the purpose? Bukan. Kalau yang macam tu, itu more to football. Football dia bukan athleisure lah. Dia athleisure tu macam define athleisure for us. Kau bersukan, tapi at the same time kau pergi jalan, kau pakai baju jersey, kau pakai jogger pants, kau pakai track pants. Even streetwear pun pakai macam tu. Kau pakai sneakers, macam tu lah. Dia bukan yang kau tadi tu, kau cakap tu very specific to football. Football tu dia game lain lah. So you are trying to blend the two lah. You try to blend, not to say streetwear sangat, tapi everyday wear and sportswear, in which itulah fusion dua benda tu dah yang menjadi athleisure tu. Betul. Okay. Now I understand how Max does it work. Sebab it's important for you guys to understand this, because as a brand owner ataupun orang yang design, what you want to do is very important. Betul, itu pendapat aku lah. Sebab kalau contoh kau tak tahu apa kau nak buat, in the end you just gonna design shit. You just gonna design stupid things. You gonna design tak functionable kan. So functionality, adaptability and versatility dalam design dan fashion ni goes hand to hand lah. Betul. Okay. So we're gonna take a 5-minute break, because you dengar kat belakang tu orang tengah bersenam Rubik. Jadi dia betul-betul lah, mungkin Abstract Mac boleh juga lah kot buat senam Rubik di Tamarind Square lepas ni kan. So we're gonna take a 5-minute break and we'll be back with you in a couple of minutes. Look at Rins, even on count. He's got to catch the ball now. That's out to 15. It's a bit late. He can only walk it out this year. Ini kita ada booth Petronas yang kita jual collection baru Petronas. Banyak collection untuk MotoGP. Kita ada collab dengan Abstract juga. Abstract ada 5 collection, termasuk 1 polo dan 1 jaket. 3 lagi is a nice jersey from Abstract. Petronas pun ada collection sendiri. Kita ada baju rider kita, so boleh datang ke MotoGP, boleh pergi dekat website kita untuk beli collection daripada Petronas. And that's out of turn 15. The pit lane, he can only the winner this year. As his run, those 59s right at the... As these boys come through in 3rd place. The hurry-up signal will have been... Hello. We are back to Overload Podcast Malaysia, and today we are shooting from the Tamarind Square.
daripada kedai Abstract Max di Cyberjaya Selangor lah kan? Okay, Cyberjaya Selangor. Okay, alright. So, tadi Fahmi kita dah sembang pasal how Abstract came to be, how did you get started with all this designing and fashion and everything, and why you choose sportswear over streetwear. Sebab sekarang ni semua everything is streetwear. Streetwear is the dominant fashion now lah. Okay, sekarang kita cerita pasal Abstract Max. Kita dah cerita sikit apa Abstract Max buat, what is the product of Abstract Max. Sekarang kita nak cerita sikit projek-projek Abstract Max. Okay, so kalau orang tahu Abstract Max ni dia memang fokus on sports person lah. Right, so for example macam gambar yang terpampang di muka depan anda sekarang adalah Sumare, bintang bola sepak Malaysia. Okay. Jadi boleh cerita sikit siapa ambassador untuk Max? Oh, sebelum kau cerita tu, sorry aku lupa. Hari ni aku nampak kau post kat story. Okay. Kau ada tease sikit lah. Agak-agak apa projek Next Max ni lah. Aku pun macam, weh, yang ni jujur cakap, yang ni aku pun tak tahu. Yang ni dia macam, oh ni adakah something yang kau boleh reveal sikit-sikit ke? Bagi hint sikit-sikit ke? Tak boleh ke? Macam okay, yang kat story tu is aku punya project yang aku akan, benda tu is bridge project tu next year. Okay. Next year aku boleh cakap aku ada big project lah. Okay. So ini aku punya test power lah. Oh, test power. Aku nak test power pergi ke tak pergi. Alright. So tak boleh release lagi lah. Dia setakat cuma nak tahu yang tu adalah test power lah. Yes, right. Okay. Alright, so cakap pasal Max, siapa ambassador untuk Max? Duta-duta brand Max. Okay, Abstract, aku tak ada duta yang aku ikat. Sumare aku just deal one off deal. Maksudnya every year bulan 1 aku ada new collection, aku pakai Sumare, and memang deal dia one off deal lah. So tahun lepas aku start dengan Phantom collection Phantom. So tahun lepas aku dapat dia. Setahun ni aku try contact dia juga untuk pakai aku punya collection, nama dia Vamos yang ni. Okay. So dia positif, dia on, aku on lah. Tapi still one off deal lah. Tak ada macam kat kontrak ke apa ke. Maksudnya he's not an official ambassador. Bukan official lah. Sebab dia pun sebenarnya dia ada brand lain, dia tak bagi tahu aku macam tu lah. Tapi dia on je, aku on lah. Okay. So and then selain daripada Sumare, ada orang lain? Selain daripada Sumare, aku ada, tak ada ambassador, tapi ada macam collaboration dengan YBKJ, Khairi Jamaluddin. Khairi Jamaluddin. Okay, macam mana? Okay, Khairi Jamaluddin tu, oi, betul-betul berpesta orang kat belakang ni. So maafkan kami okay, alright. Okay, macam ni. Salah satu sebab aku buat sportswear sebab YBKJ lah, Khairi Jamaluddin. Okay. Sebab dia yang waktu 2017 dia panggil Abstract Jingga untuk design SEA Games punya baju lah. Baju tu yang still pakai sampai sekarang. Malaysia, kalau kau perasan Malaysia pakai baju stripe harimau tu, tu design aku lah. Tu yang KJ panggil aku untuk design contingent punya jersey. Okay. So start dari tu lah, aku macam aku nampak ni ada jalan baru untuk aku expand lah. So memang YBKJ tak bagi jalan indirectly, tapi dia bagi aku idea untuk aku start sportswear lah. So start from there, aku rasa ini boleh pergi jauh and aku boleh expand worldwide. Aku memang nak pergi worldwide by 5 years lah. So YBKJ orang yang aku paling appreciate dalam perjalanan aku Max lah. Dia very tangkap lah aku punya jiwa tu. Dengan KJ you release a very specific collection ataupun kau one off macam Sumare juga ke macam mana? Dengan YBKJ aku ada satu collection je. Okay. Aku deal dengan dia. Pada waktu tu pun dia pun ada cerita dia kalah kalah dia ada macam depression sikit. So dia nak jumpa orang. So aku datang untuk approach dia. So ni salah satu benda untuk dia channelkan depression tu. Sebab dia very macam down lah waktu tu. So aku jumpa dia, aku nak cerita benda-benda macam ni. So ini benda yang dia cakap kat aku, orang nampak luaran je, tapi sebenarnya dalaman dia, sebab tu nama dia Panther. Jiwa tu macam kecamuk tu, dia nak memberontak. Tapi YBKJ dia memang
orang yang suka warna hitam lah. Daripada dulu aku kenal dia, apa-apa design kena dominan hitam. Sampai sekarang pun aku deal dengan dia, aku jumpa dia memang nak dominan hitam. That's why design painter tu still warna hitam. So kena dengan nama painter. Kena painter. So sampai sekarang aku ada good relationship dengan YBKJ. Aku appreciate lah dia tolong, dia bukanlah tolong in monetary, tapi dia tolong support aku apa yang aku nak buat. And dia faham. Maksudnya dia menjiwai juga. Menjiwai lah, betul. So orang yang hargai brand ni through the core of the brand itself is a very, actually benda tu susah nak cari. Ini bukannya nak cakap aku tahu ke apa, tapi you can see many athletes yang sign with Nike, with Adidas or this big brand. Dia orang sebenarnya tak menjiwai brand tu. So for example, kau boleh ambil someone like Kobe, kan? He passed away this early of the year, kan? Early this year. Kobe ataupun LeBron ataupun MJ sendiri, kan? How they design kasut dengan Nike, dia bukan setakat design. Bila dia design tu, dia main dengan hebatnya dalam kasut tu, dengan kasut dia pakai tu. So tunjuk yang you see, aku bukannya orang sia-sia. So dalam kes KJ ni pun sama lah. Dia faham kau nak buat abstract tu apa, and dia tunjuk macam mana kau boleh buat lah, kan. Okay, so cerita-cerita sikit dengan orang-orang yang kau shoot ni. Ya, macam kau cakap kau tak ada ambassador, tapi kau ada one off punya celebrities ataupun personalities yang kau make all these deals lah. So ada cerita-cerita cun-cun ke, ataupun cerita macam mana pengalaman kau dengan KJ, dengan Sumare. Okay, aku start dengan KJ dulu lah. Okay, start dengan KJ. KJ very punctual lah. Okay. Start pukul 6 sampai pukul 7, 6 sampai pukul 7 je. Pukul 6 memang dah kena start. So kena ready awal lah. Kau tak boleh lambat, kau tak boleh cepat. Pukul 6 start. Dia memang kena buat appointment. Dia memang kita tak boleh kacau masa dia. So nak dapat masa dia pun susah. Aku kena 2-3 kali punya appointment. Plan A, plan B, plan C macam tu lah. So nak dapat YB susah. Cuma dah dapat, dia memang dia very supportive lah. Sampai aku launch pun dia boleh datang. So nak dapat masa YBKJ tu susah lah. Cuma dia sebenarnya supportive, tapi masa dia agak terhad. Okay, kalau Sumare dia ni sikit, dia macam orang sikit. Dia nak dapat masa dia bukan susah, tapi dia yang agak susah. Dia agak susah. Aku nak jumpa dia. Okay, dia aku daripada Kuantan, aku datang, dia kata pukul 1. Dia belum tentu dia bangun pukul 1. Macam tu lah. Dia boleh deal, dia support, dia suka. Dia kata kat aku, okay, I tahu you local brand, I nak support. Okay, you datang, kita deal, jumpa pukul 1. Pukul 1 tu belum tentu dia bangun tidur. Macam tu lah. Sama lah, 2 kali aku shoot, 2 kali benda yang sama. Tapi aku appreciate sebab dia boleh bagi masa dia untuk aku. And dia very supportive, and dia nak post aku punya gambar. Tidak aku minta pun. And Sumare very supportive lah. Aku pernah tanya local player lain, local player pun macam tak supportive macam dia. And dia supportive, and aku tak kisah perangai dia macam mana. Tapi as long as deliver, cukup lah. Was he fun? I mean, dia punya energy waktu shooting tu macam mana? Dia macam apa yang kita nak, kita cakap je dia nak buat apa. Kau nak buat apa? Aku nak macam mana, aku buat. Dia tak dia lah macam aku tak tahu nak shoot macam mana, aku tak tahu nak angle. Kau bagi je kau nak buat apa. Kau nak angle macam ni, kau suruh dia sepak ke, tanduk ke apa ke, dia buat je semua apa kita nak. Senang lah. Buat kerja senang. Tapi masa dia tu agak tak pancul lah. Tapi okay je, as long as dia deliver. Compensate daripada segi result tu kita okay lah. Result okay. Janji dia deliver, and result tu cantik. Okay, so itu adalah ambassador ataupun celebrities yang associated dengan brand kau, kan. So benda ni aku terfikir, benda ni adalah satu soalan yang orang panas lagi. Tak adalah panas, tapi ramai orang yang bercita-cita nak jadi successful dalam bidang fashion ataupun designing. I mean apparel lah, tak kisahlah garments apparel ni, kan. Tak kisahlah, be it streetwear, sportswear, whatever wear that yang ada kat dunia ni, kan. Dia orang struggle dengan brand building sebab
we can see ada certain brand dia punya first collection boom, tapi lepas tu dia die. Okay. Macam mana kau dalam building a brand, especially Max ni lah, macam mana kau buat supaya dia adalah satu nama yang ia mungkin bukan hype ataupun sehebat Nike, tapi kalau orang sebut, orang tahu ada. Macam mana kau buat brand kau jadi macam tu? What are the steps yang kau rasa orang-orang baru yang nak build brand ni kan kena ikut ataupun perlu ambil note lah? Okay, kalau ikutkan cara aku lebih prefer macam, aku tak go to hype, tapi aku prefer to consistency. So every collection, apa-apa yang aku nak buat, aku dah ada plan A, plan B, plan C, macam tu lah. So itu satu. Sebab aku tahu aku tak boleh putus collection. Aku kena orang aware. So nak bagi orang aware tu, kalau aku lebih prefer to personalize atau localizekan benda tu. Contoh lah macam Malaysia, JC Malaysia is 2 tahun lepas warna hitam. So aku 2 tahun lepas warna hitam dengan warna putih. So lepas tu aku buat satu design yang inspired daripada KJ punya baju. Bukan, Sukansi punya baju. So dia harimau. So lepas tu aku buat yang fans punya version harimau. So bila harimau ni dia lagi dekat dengan Malaysia lah. Malaysia kan harimau kan, harimau Malaya kan. So bila aku release harimau Malaya, walaupun bukan official, orang beli. So aku keluarkan 2000 pieces. 2000 pieces tu habis. Walaupun dia bukan official. Bayangkan kalau kita go to official lagi besar lah, lagi banyak boleh jual. Tapi aku 2000 tu bagi aku max yang kecil ni, bagi aku 2000 pieces tu banyak lah. Bayangkan kalau aku buat dengan Jingga, of course lah, lagi aku rasa boleh reach, Malaysia Airlines boleh reach 20,000 pieces baju kot. Tapi dengan max aku dapat reach 2000, itu bagi aku dah satu achievement lah untuk aku lah. So aku rasa 2 tahun lepas aku boleh buat 2000. After 2 years, of course aku boleh 5,000, 10,000. Kau tengok tahun depan. Oh pandai, dia pancing. Okay. Alright. Okay, so talking about, tadi kita cakap sembang sikit pasal ambassador kan. Kita sembang sikit pasal all this. Penting tak dia orang ni sebenarnya? Bagi aku sangat penting. Kenapa? Untuk brand. Sebab kadang-kadang okay lah, now the element of the word influencer, semalam waktu aku makan dengan mamak kan, makan durian dengan mamak, dia duk gelak-gelak lah. Macam, ni streetwear influencer, dia tunjuk kat kawan kita seorang lah kan. Shout out to Instagram kan, dia tunjuk this streetwear influencer. Those words was like thrown around like it's a cheap word lah kan. So tapi orang sebenarnya tak faham. Kadang-kadang influencer means more than just you post a picture ataupun you post a Instagram story or video kan. So macam mana kau ubah perception tu kepada dia orang ni? Okay, aku untuk brand aku memang kena ada influencer. Sebab dengan influencer ni akan reach lagi ramai audience. Lagi banyak audience, lagi banyak target market, and lagi reach orang yang kau takkan boleh dapat pun. Contoh kalau YBKJ, aku tak boleh dapat pun orang-orang yang ikut dia. Tapi dengan YB, aku boleh dapat orang-orang yang berprofil tinggi untuk tahu Abstract Max. Sama dengan Sumare. Sumare bukan je lokal, orang kenal, overseas pun orang kenal, and dia ada kawan-kawan kat luar. So dengan Sumare aku boleh reach lagi besar. Sebab tu bagi aku penting, influencer tu sangat penting lah untuk brand. Bukan influencer yang macam aku tak tahu kalau geng hype tu macam mana. Tapi untuk football, influencer memang sangat penting lah. Okay. Alright. Sebab benda ni macam mana, banyak orang of course now in order for you to sell things, if it's viral rather on Twitter or Instagram, dia senang terjual. Yes. Itu basic law dia lah sekarang ni kan. Sebab itu adalah norm dia sekarang kan. Jadi sebab tak aku cakap macam
okay lah, let's say lah Sumare ada 1 juta follower, right? Sometimes this follower dia ambil mudah, bukan follower dia influencers, dia ambil mudah dia punya tanggungjawab. Bukan sebab okay lah, kau bayar, let's say kau kena bayar Sumare certain amount, and you expect him to do such work lah, kan? So kadang-kadang dia orang lupa tau. Dia orang buat tu macam dia orang post sekali je. Sedangkan sekali tu tak mencukupi untuk kau tanam brand tu dalam kepala dia kan. Takkanlah kau nak kena payment lagi baru kau nak buat lagi sekali kan. At point akulah, that's my opinion on it. So aku rasa influencer penting, tapi finding the correct one lah kot. Finding the correct influencer is more important than just having an influencer. Right? So boleh je. Contoh macam kau buat sportswear, kau pergi ambil Nia Lofa. Bukan nak kata sorry Kak tapi Nia Lofa bukan nak kata Nia Lofa tak main sukan ke apa, tapi it's Nia Lofa adalah orang yang kau associate dengan Vogue, kau associate dengan powerful woman kan. So bagi aku itu lagi important lah kot. Ke aku salah? Bagi aku prefer yang ada target market lah. Aku prefer benda yang influencer tu kena dengan target market aku. Contoh aku nak jual baju bola, of course aku kena play bola. Aku boleh pergi ke Nilofa, aku boleh bayar Nilofa, tapi itu bukan target market aku. Followers dia tak beli barang aku. So aku lebih spesifik target market. So kalau aku jual tu lah, macam aku cakap tadi, aku jual barang jersey bola, of course aku guna player bola. Kalau aku nak go to fame, aku nak go to macam mass, aku guna Nilofa. Mungkin kena, tapi bukan target market. Aku pernah try, tapi dia tak sampai. Kau try siapa? Ada lah, aku pernah try lah, tapi tak sampai. Tak cerita. Okay, faham. So, benda tu bukanlah cakap rugi, so tapi lebih kepada kau nak jual kepada orang yang lagi tepat. Orang yang menghargai juga. Orang yang perlukan benda tu. Okay, faham. Okay, so selesai cerita kita pasal abstract. Okay, selesai cerita. Sebelum kita selesai cerita abstract, satu soalan aku last. Ada lagi? Apa design abstract yang paling kau minat ataupun paling kau hargai sekali lah, paling kau treasure sekali? Be it jingle, max, denim, streetwear, whatsoever iteration of abstract. Paling aku suka of course lah Pattern Invasion. Itu 2010. Itu memang aku punya, itu yang abstract yang aku paling dapat waktu abstract, Pattern Invasion lah. Pattern Invasion tu benda yang sampai sekarang pun kalau orang jumpa kat aku, bang buat balik Pattern Invasion. Dekat Instagram, kat IG, bang buatlah, reissue lah balik Pattern Invasion. Sebab tu ada Abstract ST. Aku keluarkan Pattern Invasion tu kat Abstract ST. Tapi tu one off punya ni lah collection. Itu satu-satunya collection yang aku keluar reissue lah. Selepas aku keluar daripada Jingga. So, ni final question ni sebab kau sebut pasal reissue, aku lupa pasal ni. Apa pendapat kau pasal reissuing a certain collection? For example, Jordan keeps on coming out with the same colours year after year. So apa pendapat kau sebagai local brand yang duk keluarkan satu collection ni berpuluh-puluh kali? Itu marah ni kan. Saya tak tembak siapa-siapa. Saya cakap just as a brand kan, ataupun as a local brand, kau duk keluarkan satu baju berbanyak kali, satu baju, satu design tanpa apa-apa perubahan, bukan minor perubahan. Dia tak ada langsung, dia keluar benda yang sama je. Aku bercerita aku bagi pandangan di side brand lah. Di side brand. Kalau reissue tu of course lah, brand nak buat duit. Benda boleh jual. Demand ada. Dan aku reissue lah. Delete lah orang nak cakap apa. Sebab demand ada, orang nak beli. So aku as a brand, benda tu boleh buat duit, dan aku jual lah. Tak damaging pada brand kau? Dia tak akan merosakkan brand kau? Bagi aku, sebab kalau brand tu dah strong, benda tu kecil je. Bagi aku lah. Okay, fair enough lah. That's a fair opinion lah. So kalau betul lah, kalau dah strong, kau buat apa pun orang beli juga. Orang ikut je. Memang akan ada kata-kata negatif tu, tapi benda tu kalau brand kau dah strong, bagi aku lah, benda tu kecil je. Boleh counter balik dengan benda lain. Faham. Sebab yalah, kau dah, business is about money. Dapat duit dah kan. Okay, so
Habis, tutup. Ni belum habis. Okay. Sadaqallahul-azim, tamat cerita kita pasal abstract. So sekarang ni apa selepas abstract? Apa selepas maths? Kau sebut tadi kau nak keluar brand dah. So apa benda ni sebenarnya kau nak buat? Okay. Aku dah set up brand baru daripada Januari. Tapi aku tak reveal lagi sebab aku tengah susun documentation, aku register senjam berhad, and aku kena register benda-benda yang tak boleh pakai lagi tahun ni. Tahun depan baru boleh pakai. So brand baru ni aku tak nak reveal lagi. Tapi aku start dengan kasut lah. Kasut. Aku tengah develop kasut. Kasut ni aku dah start design. Design dah siap dah pun. Kalau kau nak tengok, aku boleh tunjuk. Mesti tunjuk kat aku. Wish. Tapi korang tak boleh tengok. Ni aku dah boleh tengok. Sorry Okay, Man, ini brand baru ni memang aku fokus to sportswear macam aku cakap tadi. Tapi first collection dia is kasut lah. Cuma ada lagi satu benda yang aku tengah deal tapi tak lock lagi. Cuma benda tu akan aku reveal bulan 10. So, kasut ni performance shoe ke? Ataupun sneaker like shoe? Sneaker like shoe lah. Dia macam okay. Still athleisure untuk start ni. Macam kena beli Okay, kau tengok dulu design ni. Okay. Cumanya design ni dah final. Cumanya 2 hari lepas aku jumpa Brian. Okay, 2 hari lepas aku jumpa Brian. Brian Mutachin. Brian Mutachin. Okay, Brian kata aku kena ubah stripe ni. Okay. Kau tengok, tapi siluet semua dah confirm. Okay. Aku kena last minute aku kena tukar stripe lah. Tapi ini kira pre-final punya design lah. So, ni design dia. Dah ada kamera. Ada kamera extra. Ini tag pack lah, tag pack yang kita guna untuk hantar ke kilang. So ini dia punya semua spek dia. Satu color. Untuk start aku tak adalah banyak duit, tapi tu lah, aku still nak buat. Aku buat satu color dulu. So maybe second design baru aku keluar color baru lah, color lain lah. Okay Man, aku nak tanya kau pula Man. First impression, kau nampak apa? Tak apa, ni kau terus je kau nak cakap apa, aku terima. Sebab benda ni pre-final, aku boleh ada masa lagi aku nak ubah. My opinion on it Ni aku bukanlah orang yang pakar sangat pasal kasut. Tapi since I like shoes a lot, my first opinion of it still look like a jogging shoe. Okay, a jogging shoe in which it is in line with what you are trying to do lah. Itu opinion aku. So mesti korang tertanya apa benda. Aku dah cakap je apa benda ni, tapi macam tak boleh aku nak tunjukkan. It looks like a jogging shoe. But you are trying to show that the element of streetwear tu ada element dia ada. Cumanya bagi aku kalau kau nak go for more streetwear like don't do it in a dull color. Itu orang sebab basic lah kan. But people like us, like me yang memang suka all the streetwear punya kasut apa semua, we like colours. And kalau tak ada colours pun, kalau dia satu, let's say putih saja pun, it needs something yang pop out daripada benda tu. Dia bukannya flat. Bagi aku ni flat. This opinion aku lah. Dia flat, dia tak timbul. So sebab kalau aku tengok pun most probably aku tak beli. Itu opinion aku. About the stripes, itu aku tak lah. Itu mungkin Brian aku sebab he design shoes more than I do. So tak apa. Alright, so aku dah tengok dulu. So korang tak boleh tengok kita nyanyi Bang Face dulu. Alright. Memang hari ni kita memang santai lah. Mak kata bak kita selalu santai. So memang orang belakang ni dia berpesta. So kita tak boleh nak buat apa. Alright. So you are doing a shoe. Buat kasut. Kau mass producer? Kau akan mass produce? Maksudnya akan mass lah. Mass tu berapa mass?
untuk start ni aku tak banyak aku tak banyak fun nak buat kasut ni. Aku start dengan 200 dulu. Itu salah satunya kilang yang boleh buat 200. Next aku dah ada second design, aku plan nak buat 1000 pieces. So lepas second design tu baru aku tengok boleh pergi jauh ke ataupun main 1000 dulu. So dia sekarang aku nak macam orang terima dulu, orang adapt dulu design ni, kasut ni local brand, local sportswear brand, kasut jenama tempatan. Aku nak orang terima dulu. So after that aku tengok macam mana lah. So, okay, since we are in this topic already, boleh cerita sikit lah dekat orang proses of designing the kasut ni, daripada design ke production. Sebab orang orang macam aku datang-datang dah ada end product, tak peduli pun macam mana dia buat. So how did you go through this? Okay, nak buat kasut, sebenarnya aku plan nak buat kasut ni dah tahun 2013 lah. Oh, lama lah. Projek ni sebenarnya dah 8 tahun lepas lah, waktu aku dengan Jingga lagi. Tapi sebab kasut ni dia very technical lah. Sebab aku as a graphic designer, aku tak boleh design kasut. So this year aku pakai designer, aku ada hire seorang shoes designer. Lepas tu shoes designer tu yang guide aku, kita kena buat macam ni, ini apa teknik dia, ini cara kita nak apply ke physical product. Banyak designer kasut ni yang bagi aku guide lah nak buat macam mana. Tapi design kasut memang totally design shoes designer yang buat lah. Aku bagi reference, okay ni reference dia, ini stripe dia yang aku nak, ini identity dia, kau applykan kepada design kasut ni. And dia nak ada mood and reference yang apa yang aku nak, siluet apa yang aku nak. So banyak designer kasut ni lah yang buat kerja lah. And dia yang akan communicate dengan kilang tu sendiri. Sebab kita biasa buat baju senang. Tapi bila kita buat kasut, dia very technical lah. Material, choosing of material kau lah. Aku dengan designer yang pilih. So aku nak mesh macam ni, aku nak panel macam ni. Okay, designer kasut akan bagi tahu, okay kita macam ni tak sesuai, bla 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 bla. Okay, kita pakai macam ni pula. Then kita orang sama-sama lah decide nak pakai material apa. So benda tu bersama lah dengan designer kasut yang tolong aku tu. Tolong kau dah. Sebab kalau kita as a clothing brand, kita tak semua kita boleh buat. Betul. Memang kita kena pakai specialist yang dia tahu buat benda tu, kita bagi kat dia. Even aku 10 tahun 12 tahun buat baju, aku of course aku tak tahu buat kasut. Kita kena cari orang yang boleh deliver and boleh sampaikan apa yang kita nak. Aku designer, aku tak boleh buat video, aku tak pandai. Macam tu lah. Kita tak boleh buat semua, kita kena ada team lah. Betul. Dia dividing the task right. Sangat especially for a brand lah. Kalau kau nak grow besar, benda tu sangat penting. Dia tak boleh seorang buat semua. Seorang buat semua, jadi ujung-ujung dia tumbang lah. Okay, so you guys starting to venture into sneakers. Lepas ni baju, betul? Baju seluar. So head to toe lah. Basically memang head to toe lah. Maksud sekali tu naik topi, windbreaker ke apa semua lah. So memang you akan jadi a total sportswear brand like NSW lah, like Nike lah in a sense. Bukan nak kata compare one to one, but into that direction jugalah. Yes, that's right. Okay. Sebab bila kita cerita pasal sportswear, dia go to performance lah. Performance dia bukan lagi macam benda yang kita boleh aku nak design cantik, dia tak. Dia performance, material, benda tu jalan dulu. Betul. Keselesaan tu itu kena dulu. Design nombor 2. Identity tu kena ada lah. Identity untuk carry nama brand kita. Okay. So can we expect you keluarkan some very specific technology ke in the service macam let's say lah Adidas Boost ke Nike Flyknit ke, because those design when they hit the market, it was like people were going crazy. They were going like NMDs dulu. Dalam satu episode ni aku dengan Brian Hype Guardian, he bought an NMD for 1,200. And now NMD goes like 400 ringgit. You know? So do you plan on creating some kind of technology yang give that kind of impact?
ke kau nak just adapt orang punya? Memang aku tak nak tanya lebih-lebih pasal design, tapi ke kau just going the safe route in regards to just adapting from someone else punya brand? Okay, Man, actually aku suka soalan kau. Sebab aku dah ready untuk tu. Ni aku tak tahu, aku pengen tanya je sebab first time aku tengok kasut tu. Okay, sekarang aku tak nak cerita pasal kasut tau. Okay. Aku nak cerita pasal apparel. Okay. Aku tengah pitch satu projek. Okay. Bila aku pitch, aku tunjuk aku ada fabric baru. Okay. Dan fabric ni kat Malaysia tak ada brand pun pakai. Okay. Okay, bila diorang tengok pitch, diorang tengok fabric tu, diorang impress. Okay. Waktu diorang impress, aku macam, wish, aku deliver lah apa aku nak buat. Aku dapat lah diorang, aku nak ada team yang pakai abstract and diorang proud pakai abstract. Abstract lah. Okay. Sekarang abstract lah. Sure. Tapi by next year diorang akan pakai nama baru lah. Tapi aku nak team yang besar ni nampak abstract and nampak quality. Sebab tu aku pergi pitch dengan aku bawa fabric yang orang lain semua tak ada. Kalau kau nak cakap aku macam Nike tu besar sangat lah. Iyalah. Dia orang ada power. Of course lah, besar sangat. Yes. Tapi aku ada material wise, aku ada similar macam dia orang lah. Which is bila dia tengok, ish, gila babi ni. Macam ni kau dapat. Tu aku macam, aku nak diorang rasa benda tu. Abstract ni lain. Brand baru tu lain. Tak sama macam kalau kau jumpa sekarang apa. Okay, aku buat baju. Okay. Aku nak lari daripada sublimation sebab orang semua buat sublimation. Okay. Full print, sublimation. Bagi aku tu very flat lah. Okay. Tapi dalam Abstract Max, kalau kau tengok Vamos ni, Okay. JC Vamos tak ada sublimation pun satu pun. Sebabnya aku tak nak buat sublimation, tapi aku tekan kat detailing. Okay. So benda tu yang akan ada dekat brand baru, and ada penambahbaikan, and ada fabric baru. Okay. Itu memang aku berharap sangat aku dapat projek tu and aku boleh show dekat satu Malaysia ini abstract. Okay, alright. Because this is a pitch to all of you guys lah, and understanding the difference in streetwear and sportswear is very important. Sebab in streetwear, as long as it is nice, as long as it is colours, as long as it is some kind of like parody, ataupun a shout out to the current trend, dia akan menjadi satu hit. Tapi for sportswear, it doesn't goes like that. People tak boleh go, takkanlah baju Selangor ataupun baju ni tiba-tiba nak ada photo T kat tengah. So people won't like that. Takkan guna tu untuk pergi bermain ataupun just leisurely kan, sebab tak kena. Tak kena, right? Tak kena. So that's why it is important for sportswear to have all of this R&D thing, all this fly knit, this boost, this even dalam contoh lah, bagi aku Nike dia playing safe tapi dia innovative. Dia safe tapi dia innovative. For example, kalau kau tengok kasut dia yang baru ni lah, kasut dia yang dia keluarkan sepatutnya supposedly for Tokyo 2020, it was like, who the hell think kau nak letak air unit dekat depan je, kat belakang tak ada. So those are kind of one of the thing yang ada lah kan. For example, Adidas dia tahu boost dia tu memang sedap. What they do is they keluarkan macam-macam iteration of boost, kan? Alpha boost lah, apalah, this kind of thing. So the same goes to Abstract Max and the new brand as well lah, in which you nak focus on this R&D part jugalah. Lepas tu, okay Man, aku suka kau cakap tadi tu. Bila kita cakap pasal brand, kita perlukan untuk, bagi aku lah, untuk brand tu sustain and still relevant sampai sekarang, sampai bila-bila, innovation tu penting lah. Dia bukan dekat hype tapi kat innovation. Kalau kita nak fikirkan 10 tahun lagi brand kita kat mana, kita kena ada innovation. Sebab tu bila kau cakap innovation tu, itu memang salah satu aku punya benda yang aku nak highlight dalam Abstract and brand baru tu lah. Bukan setakat just ada baju, bukan setakat ada apa yang kau nampak sekarang, tapi more to innovation macam mana Nike, Adidas buat lah. Okay, alright, faham. So we are when should we expect this brand to come out? Bila agak-agak brand ni akan keluar? Paling, okay, aku nak reveal dah sebenarnya bulan 8 ni.
Untuk kasut aku review bulan 8. Okay. Lagi satu projek tu maybe bulan 11. Bulan 11. Sebenarnya aku ada 2 projek yang aku tengah pitch. Kasut tu confirm. Yang aku tengah pitch tu maybe bulan 11 aku baru tahu result lah dapat tak. Yang kasut ni 1 hari bulan 8 ke? 1 hari bulan 8 aku reveal nama brand. Kasut tu maybe akan siap dan sampai bulan 9 lah. Kalau tak ada apa-apa halangan, technical error by bulan 9 dah siap lah. Okay, alright. So, this is a question that I really wanted to ask. Whether this brand, this new brand of yours, will it ever hit retail stores? Maksudnya maksudnya kedai-kedai macam tu ataupun butik-butik, let's say Alesan. Adakah brand kau ni akan go to that way ataupun kau still nak kekalkan macam ni, in which you have your own store sahaja? Okay, aku tak itu ke retail. Okay. Tapi untuk brand baru ni, of course online kena ada. Okay. Tapi aku nak ada exclusive store lah. Okay. Dia tak pergi ke Paksen ke apa-apa ke, tapi apa yang aku impikan dia akan ada satu retail store. Kalau Nike ada Nike Town. Okay. Kalau macam ada very specific store for your brand lah. Macam kalau kita tengok MU ada Mega Store. So brand baru ni akan ada Mega Store lah. Aku tak suka MU tu. Okay, Liverpool ada apa? Aku punya kau tengok aku punya cameraman dua-dua dia punya tarik muka dengan aku. Dia untuk orang senang faham lah. Faham. Tapi aku paling suka Nike Town lah. Dia duduk tengah-tengah Oxford Street tu. Aku nak macam tu lah. Dia bukan go to department store lah. Maksudnya you are going to try build your brand and pitch out your brand without involving brands like Alesan, which is one of the biggest retailers in Malaysia. Tak nak langsung. Aku rasa aku tak main game macam tu lah. Sebab aku nak ada macam mana kita masuk Nike Town tu dekat London tu, dia feel dia macam walaupun aku tak beli, tapi aku setiap kali aku nak pergi London, aku mesti kena pergi Nike Town. Macam tu orang pergi KL, orang kena pergi Abstract dekat contoh Bukit Bintang. Dia macam tu lah. Dia nak feel dia. Okay, faham. I mean, you are creating the experience. Yes, experience tu lah. Experience of being a part of, let's say, Abstract lah nama brand tu kan. Part of the brand itself lah kan. Okay, faham. So, sadly guys, we are never going to see this brand in retail store kat Alesan, tak ada. So kalau nak, kena contact Fahmi sendiri lah. Ataupun kalau dia dah buka Abstract Town tu, kau masuk lah Abstract Town tu. Okay. So sebelum kita tutup cerita kita pasal podcast hari ni lah kan. So nak habis lah. Nak habis lah. Kau dah cerita banyak. Kau dah cerita daripada macam mana kau start Abstract, kau punya cerita-cerita panas, cerita-cerita sejuk, and then your new brand. So to conclude lah kan, this podcast today, sebab kau you have been a brand owner before and you are going to start a new brand soon. So apa opinion kau starting a brand now? This is MCO sucks. The MCO time makes your economy sucks. So our economy is very bad at the time, but what is your opinion on people yang nak start brand? Jangan kira diri kau, tapi untuk nasihat kau untuk orang yang nak start brand. Okay, kalau aku lah, siapa pun nak buat brand, nak buat dia ready je, dia kena ada uniqueness lah. Dia kena ada apa yang dia nak jual. Contoh, kalau dia dah ready and dia rasa benda yang dia nak jual tu is unique, then dia boleh jual lah, dia boleh keluar tak kira waktu pun. Bagi aku macam kalau brand tu brand tu bukan unik, kalau kau rasa apa yang kau nak buat tu strong and fresh, then buatlah. Go je. Tak kira waktu pun. Okay. Kau rasa macam okay, ni lah waktu dia, aku dah ready design, then kau buat je. Okay. Tapi kau kena ada plan lah, nak marketing macam mana, then tu kau kena tahu lah macam buat macam mana. Dia tak ada certain time yang tak boleh release lagi lah lepas MCO. Aku rasa tak boleh fikir macam tu lah. So
the most important thing is kau kena ada idea yang strong at the core dia lah. Idea yang strong and satu lagi. Aku selalu lupa benda ni. Complexity. Yes. Complexity tu kena ada untuk setiap brand. Sebabnya complexity tu yang akan membezakan kau dengan brand lain. How complex your brand are ataupun complexity tu dia very besar. Complexity tu contoh benda yang kau nak buat ni pesaing kau susah nak buat. Benda-benda macam tu lah complexity. Benda yang susah orang nak ikut kau macam tu lah. Complexity tu kena ada lah untuk brand, untuk nampak kau tu bold daripada brand lain. Sebab kalau orang tiru pun orang tahu orang tu tiru kau. Yes, consumer tahu yang that brand is copying you in a sense. Betul. Okay, faham. So, last, apa advice kau kepada younger generation? Kau pun ada anak, kau ada anak, and you have been an owner and founder of Abstract, and in which staff kau come in, come out, ganti-ganti. Maybe ada yang go and venture into fashion. Kan, kau dah tengok semua tu. So, apa nasihat kau untuk budak-budak yang kamu budak sangat lah, I mean younger generation like me, like 20 ataupun 18 atau 16 yang belas-belas yang nak go into this line of business? Okay, bagi aku kena, maksud kau tak untuk bisnes kan? Untuk bisnes ni, bisnes fashion ni, baju ni. Kau tak pandai nak. Kalau kau lah, kalau contoh orang tanya, Fahmi, Fahmi, aku nak buat ni doh, aku nak buat brand baru lah. Saya cakap dengan kau, Fahmi, aku nak buat brand baru. Kau nasihat sikit aku, apa benda yang aku patut jaga-jaga, apa aku tak patut, apa yang aku patut ambil berat lebih sikit ke? Kalau aku lebih kepada design and branding lah, Man. Aku macam, aku tak nak kau keluar design brand yang macam dah ada kat market. Contohlah, kau buat macam Supreme, kau buat macam Nike ke, macam tu lah. Dia tak ada macam macam Supreme, macam Nike ke. Kau kena lari daripada identity tu. Macam contohlah, kau nak buat batik kan. Batik tu very agak detail lah design batik tu. Kalau aku suka lah. Bila kau buat batik tu, brand lain tak buat batik. Ada batik tapi kemeja batik. Contoh lah. Tapi kau nak apply ke streetwear. Streetwear of course lah, dia punya grafik dia lain, tapi ada elemen tu. So benda tu yang nampakkan kau berbeza daripada brand-brand lain. So kau kena cari satu benda yang berbeza daripada apa yang ada kat market. And complexity tadi aku cakap lah. Sebab someone yang remind aku, complexity ni kalau kau nak pergi jauh, kau kena ada benda tu. Selain daripada apa aku cakap tadi, inovasi. Ke idea, strong idea. And complexity is very important lah. Okay. So sampai di situ saja. Until that is our story about the journey of Mr. Fahmi Fabila in building the brand of Abstract Max, and his new journey that is upcoming during this August this year. So look forward to it. So Fahmi, kau ada mana-mana shout out ke kau nak buat kat orang ke? Kau nak thank you siapa-siapa ke? Thank you anak bini ke? Siapa-siapa ke? Okay, aku nak ucapkan terima kasih kat family lah. Family banyak macam support, banyak faham, and especially bila aku down waktu Abstract Jingga tutup dulu, and lepas aku left daripada Abstract Jingga pun family still ada dengan aku, still support and still faham lah aku nak buat. Sebab benda aku nak buat ni semua aku cerita kat orang susah nak faham. Kat family gak lah, aku kena release semua kat family yang dengar. Walaupun diorang tak boleh nak buat apa, just bagi moral support. Bagi aku itu yang paling aku untuk teruskan perjalanan ni. Family lah paling dekat dengan aku, and boleh terima lah aku. Okay. Alright, so that's all. That's all the time that we have today with Mr. Fahmi Fabila. So before we end our podcast today, it's a tradition in Overload Podcast Malaysia for us to do some quick fire question. Okay, Fahmi, so quick fire question ni is like, you know, aku rasa aku dah explain kat kau before ni macam mana. Right. In which aku tanya, kau jawab je apa yang perkataan pertama yang datang
di kepala kau. Okay, alright. Okay? Aku cuba lah. Okay, so dia Susah ada sensitif sikit lah. Subjektif Okay? ke? Dia tak perlu lah subjektif. Dia macam kau, for example lah, okay. Kau tanya. Okay. Orang tanya aku kan. Michael Jordan. Kepala otak aku, Okay. first time benda yang terlintas kepala otak aku adalah greatest of all time. Dia adalah pemain basketball yang paling hebat dalam masa ni lah. Pada masa zaman sekarang ni lah kan. Alright. Okay, so macam tu. Okay. Kalau contoh aku cakap, okay, Fadli, kau tanya pasal, perkataan pertama yang tangan kau botak. So botak lah jawapan dia. Alright, okay. So, Alright. soalan pertama aku. Okay. Pattern invasion. Triangle. Abstract. Set jingga. Jingga. Yes. Tetap jingga. Tak jingga. Tetap jingga. Sebab soul dia kat situ. Okay. Abstract Max. Ball white. KJ. Karim Jamaluddin, I mean. Wish, itu dia orang paling penting lah. Aku tak tahu nak describe dia macam mana. Tapi Orang dia barat. ada lah dalam perjalanan aku, dia ada lah. Okay, yang last kali. Overload Podcast Malaysia. Orang yang pertama yang reveal cerita aku lah. Alright, okay. So, that's all. You heard the story from the man. In order for you to catch this man, it took me a lot. Alright, it took me some courage to just come and ask for his time. So, we've heard his story, and I hope you guys can enjoy this episode when it is released. For you guys who are looking out and who are trying to venture into fashion ataupun brand building itself, maybe the story from Fahmi will help you a lot and understand the risk, the reward, the danger and the fun that is in the fashion and branding world itself. Alright, so until next time, I'm Firman, he's Fahmi. We'll see you again in Overload Podcast Malaysia. Alright, Ciao. thank you.